Assalamualaikum, salam sejahtera, salam muhibah dan salam Malaysia Banani diucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini yang saya hormati sekalian. Laksana kata, pepatah tak kenal maka tak cinta. Lantas itu moleklah saya membuka mukadimah bagi memperjelaskan terlebih tajuk forum kita pada pagi yang mulia ini. Topik forum yang bakal kita kupas dan ulas pada hari ini adalah bertunjangkan tema akhlak, yakni akhlak seseorang merupakan cerminan daripada penghayatan akidah dan ibadah yang benar. Mutakhir ini, kita dapat lihat kebimbangan terhadap akhlak anak muda yang kian menjadi kritikal. Hal seharusnya diatasi dengan menghayati akhlak dan kepribadian Rasulullah dari aspek akidah, akhlak dan ibadah supaya dapat membendung masalah ini sebelum kudis menjadi tokak, supaya negara kita tidak terjerumus dalam masalah sosial yang memburukkan yang bagai mencari arang pada imej Islam di Malaysia dan menjadi lebih terbuka kepada kemaksiatan yang dijalankan seperti negara-negara barat yang jelaslah dapat menjatuhkan maruah dan air muka anak-anak bangsa. Oleh itu, kita akan bincangkan dengan lebih mendalam dan teliti tentang penghayatan akhlak dan kepribadian Rasulullah dalam kehidupan seharian, merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan. Penerapan akhlak dan kepribadian Rasulullah, iaitu khalifah yang diutuskan oleh Allah di muka bumi ini, seharusnya dijadikan panduan dalam hidup kita. Umat Islam sejati, kita seharusnya mendalami dengan rasa cinta pada Rasulullah supaya kita mencontohi akhlak beliau. Dengan aspek ini, kita dapat menjadi Muslim yang terbaik serta memperbaiki setiap aspek dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kita bukan sahaja dititik beratkan untuk mendalami panduan-panduan sebagai umat Islam berpandukan Al-Quran sahaja, tetapi kita juga perlulah mengambil berat terhadap apa contoh-contoh yang ditunjukkan daripada Rasulullah SAW sebagai penghulu umat akhir zaman kita. Hal ini dapat dibuktikan dengan ungkapan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu yang berbunyi, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi, dengan mencontohi akhlak Rasulullah, kita dapat menjadi Muslim sejati berpandukan akhlak Rasulullah dan juga Al-Quran sebagai panduan. Topik ini agak berat untuk dibawa kerana ia melibatkan kemenjadian akhlak dan juga keimanan kita terhadap Rasulullah SAW dan juga kitab Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada kita sebagai umat akhir zaman. Oleh hal yang demikian, bagi membuat bincangan topik kita yang cukup menarik pada hari ini, bersama-sama saya tidak lain tidak bukan panel-panel yang bijaksana dalam memberikan idea yang bernas dan tidak pernah jemu dalam memberikan hujah berkaitan topik kita pada pagi ini, agar kita dapat memahami dan menghayati dengan lebih mendalam akhlak Rasulullah sebagai khalifah di muka bumi ini. Marilah kita bersama-sama kupas bagaimanakah dengan mencontohi Rasulullah SAW kita dapat membentuk cerminan akhlak yang berlandaskan akidah dan ibadah yang sebenar. Tanpa membuang masa lagi, kita akan sama-sama dengan dua ahli panel kita yang akan mengupas dengan lebih mendalam tentang topik kita pada malam ini. Eloklah kita bersama-sama menjalani sesi ta'aruf bersama ahli-ahli panel kita yang cantik lagi yang berseri-seri. Di sebelah kanan saya, siswi guru yang diberi nama Siti Nur Fahimah, bibirnya tidak pernah lekang dari mengukirkan senyuman manis dan sentiasa ceria. Apa khabar saudari? Khabar baik. Alhamdulillah saya sihat dan semangat. Saya kira membaru untuk memulakan perbahasan berkaitan topik kita pada hari ini, bagaimana pula dengan saudari Ain. Alhamdulillah, saya juga diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dalam keadaan yang sihat. Baiklah, saya teruskan dengan ahli panel yang kedua. Di sebelah kiri saya, siswi guru yang tersohor lagikan rupawan yang sentiasa mempunyai idea yang mencurah-curah dalam menghasilkan hasil kerja yang kreatif. Di sini, Nur Aisyah Umairah. Apa khabar saudari? Syukur, Alhamdulillah Allah memberi kesihatan yang baik pada saya pada hari ini untuk membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah semua ahli panel kita pada hari ini dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, saya ingin serahkan amanah bagi membincangkan maudud kita pada hari ini pada ahli panel kita yang pertama, iaitu Fahimah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator kami dan saya akan teruskan perbincangan saya. Penghayatan akhlak Rasulullah daripada aspek akidah. Statement akhlak adalah cermin kepada penghayatan akidah dan ibadah sebenar
menegaskan bahawa akhlak yang baik mencerminkan kekuatan iman seseorang dengan cara melaksanakan ibadah. Dalam konteks akhlak Nabi Muhammad, kita dapat melihat hubungan ini dengan jelas. Dengan rasa cinta terhadap Rasulullah, insya-Allah kita akan dapat menerjemahkan ajaran yang Rasulullah dapat disampaikan kepada kita, dan kita tidak menipu diri kita sendiri bahawa terdapatnya ajaran lain yang diterima Allah selain ajaran Rasulullah. Akidah merupakan teras keimanan, dan jika akidah kita terbesar, maka terbatallah iman kita automatik. Kita akan menjadi murtad. Kita juga menjadi panduan kepada kita dalam memahami dan dijadikan asas kepercayaan kita terhadap Allah dan ajarannya. Sebagaimana kita sebagai umat akhir zaman, kita seharusnya berdalami usaha Rasulullah berdakwah dalam menyebarkan ajaran Islam. Apabila seorang memahami akidahnya dengan lebih dalam, mereka akan terangsang untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya, setiap tidak tanduk Rasulullah itu menerangkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dan sesiapa saja tidak berpegang kepada ajaran Nabi, maka mereka seolah-olah menolak kitab suci Al-Quran. Tidak diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad selain untuk baginda menjelaskan setiap isi terkandung Nabi Muhammad menunjukkan bahawa akhlak yang mulia adalah hasil daripada keyakinan yang kukuh terhadap Allah. Misalnya, sifat sabar dan pemaaf Nabi dalam menghadapi cabaran mencerminkan keimanan yang teguh. Akidah yang kita dapat contohi daripada Nabi Muhammad SAW, ia adalah akidah tauhid yang berlandaskan keyakinan kepada kebesaran Allah dan menjauhi sebarang bentuk syirik. Beberapa aspek akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW meliputi: yang pertama, keimanan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menekankan keesaan Allah, yang bermakna Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tanpa menentukannya dengan apa pun. Sebagai contoh, baginda mengajarkan umatnya untuk memulakan setiap perbuatan dengan Bismillah sebagai tanda pengakuan bahawa semua datang dari Allah. Yang kedua, keimanan kepada malaikat, kitab dan rasul. Baginda mengajak umatnya untuk percaya kepada malaikat, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah beserta dengan rasul yang diutuskan sebelum baginda. Contohnya, kita diajar untuk kepercayaan kepada Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan beriman kepada Nabi Isa sebagai rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang ketiga, keimanan kepada hari akhirat dan qada dan qadar. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahawa setiap muslim harus percaya kepada kehidupan setelah mati, bahawa segala yang terjadi adalah ketentuan Allah, termasuk nasib baik dan buruk. Sebagai contoh, ketika seseorang umat Islam meninggal dunia, umat Islam diajar untuk mendoakan agar roh mereka ditempatkan di tempat yang baik berdasarkan keimanan mereka. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Nabi Muhammad SAW selalu menasihati agar umatnya bertawakal, bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam setiap urusan. Setelah berusaha bersungguh-sungguh, contohnya dalam peperangan Badar, meskipun persiapan tentera Muslim lebih sedikit, mereka bertawakal kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal. Akhir sekali, kebersihan hati dan ibadah yang ikhlas. Akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya ikhlas dalam setiap amalan. Ibadah hanya mencari keredaan Allah tanpa mengharapkan kepujian manusia. Sebagai contoh, baginda sering menekankan pentingnya solat malam, iaitu qiyamul lail, sebagai ibadah rahsia yang hanya
diketahui oleh Allah. Kesimpulannya, akidah yang murni menjadi landasan bagi seseorang Muslim dalam menjalankan kehidupan dan memperbaiki hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Sangat bernas idea yang dikemukakan orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan memperingati Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Baik, Umar, berdasarkan info yang dikatakan oleh Fahimah, bagaimana penghayatan akidah yang mendalam dapat mempengaruhi pembentukan akhlak yang baik dan bagaimana akhlak Rasulullah SAW mencerminkan ajaran akidah yang kukuh. Berikan contoh-contoh daripada kehidupan Rasulullah yang menunjukkan hubungan antara akidah dan akhlak yang mulia. Baiklah, terima kasih saudari moderator yang cantik pada hari ini. Saya akan mulakan mauduk saya dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, penghayatan akidah yang mendalam sangat penting dalam membentuk akhlak yang baik kerana akidah menjadi landasan iman dan keyakinan terhadap Allah SWT. Apabila seseorang memiliki keimanan yang kukuh, ia akan mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang baik adalah manifestasi daripada keyakinan yang teguh kepada Allah dan ajarannya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat sabar dan pemaaf walaupun beliau sering menghadapi cabaran, tentangan dan penghinaan dalam menyebarkan dakwah Islam. Sifat sabar baginda adalah cerminan keimanan yang kuat kepada Allah dan keyakinan kepada qada dan qadar. Baginda tahu bahawa segala ujian yang dihadapi adalah ketentuan Allah SWT dan oleh itu baginda menghadapinya dengan penuh tawakal. Sifat ikhlas juga tercermin dalam ibadah baginda, di mana Rasulullah SAW sering mengamalkan solat malam qiyamul lail seperti yang dicakap oleh Faimah tadi, secara rahsia tanpa mengharapkan pujian daripada manusia. Ini menunjukkan bahawa akidah yang kukuh mendorong baginda untuk beribadah hanya demi keredaan Allah, bukan untuk mendapatkan pengiktirafan manusia. Jadi kita perlulah menghayati contoh Rasulullah ini dengan tidak mengamalkan sifat riak supaya hidup diberkati Allah. Kesimpulannya, penghayatan akidah yang mendalam dapat membentuk akhlak yang mulia kerana ia mengarahkan setiap perbuatan seseorang kepada Allah SWT dan mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara yang selaras dengan ajaran Islam. Akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah cerminan daripada keyakinan yang kukuh terhadap akidah Islam yang murni. Ingin juga saya tambah, ibadah bukan sahaja terhad kepada ritual sahaja, tetapi juga merangkumi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nabi Muhammad SAW menekankan bahawa ibadah yang sebenar termasuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Contohnya, baginda mengajarkan kita tentang pentingnya memberi kepada yang memerlukan, berbuat baik kepada jiran dan menghormati orang tua. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan akan dapat melahirkan akhlak yang baik. Dalam aspek ibadah kita tidak akan dapat menjalani ibadah dengan sempurna jika diri kita tidak mendalami apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh baginda dengan teliti, dan kita tidak akan menjalani ibadah tersebut dengan sempurna dengan hanya menurut Al-Quran semata-mata, kerana Al-Quran tidak menyatakan apa yang perlu didirikan oleh umat Islam ketika waktu maghrib. Tidak dinyatakan di dalam Al-Quran terdapat 3 rakaat yang perlu ditunaikan oleh umat Islam. Begitu juga dengan waktu-waktu salat yang lain. Dalam pada itu, dengan merujuk kepada ajaran Rasulullah, kita dapat menjalankan ibadat dengan sempurna kerana ia adalah penerangan yang melengkapi Al-Quran sebagai panduan utama umat Islam. Jadi, umat Islam seharusnya berpegang kepada kedua-dua aspek tersebut supaya amal ibadat kita diterima oleh Allah SWT dan hidup kita diberkati. Tambahan pula, kita dapat memperbaiki ibadat-ibadat kita
supaya menjadi lebih baik dengan mengikut ajaran Rasulullah, dan sesungguhnya ajaran Rasulullah itu adalah sebaik-baik ajaran yang ditunjukkan bagi menerangkan setiap isi kandungan Al-Quranul Karim berkaitan ibadah yang sepatutnya diamalkan oleh umat Islam. Selanjutnya, saya ingin menerangkan bagi perspektif sikap rendah hati dalam ibadah. Ia merupakan salah satu ciri utama akhlak Rasulullah SAW yang dapat dilihat dalam setiap aspek kehidupan, termasuklah dalam ibadah. Kerendahan hati adalah pengakuan bahawa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah, dan sebarang amal ibadah yang dilakukan adalah atas rahmat dan pertolongannya. Tetapi persoalan yang timbul adalah, apakah maksud kerendahan hati? Rendah hati bermakna tidak menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Dia tak sombong dengan amal ibadah yang dilakukan serta sentiasa menyedari kelemahan diri. Dalam konteks ibadah, ini bermakna seseorang itu melakukan ibadah bukan hanya untuk menunjuk-nunjuk atau mendapatkan pujian, tetapi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang ditanyakan oleh saudari moderator, saya ingin menyelitkan beberapa contoh amalan yang diamalkan oleh Rasulullah. Yang pertama, beliau melakukan ibadah dengan khusyuk, dengan penuh tawaduk. Baginda tidak pernah merasakan bahawa baginda lebih tinggi atau lebih baik dari umatnya. Contoh-contoh yang kita dapat hayati daripada aspek sikap rendah hati dalam ibadah baginda termasuklah solat dengan khusyuk. Rasulullah SAW melakukan solat dengan penuh tumpuan dan kesedaran, menunjukkan sikap hormat dan rendah hati di hadapan Allah SWT. Dalam solat, beliau berdoa dan memohon ampun, menyedari hakikat kelemahan baginda sebagai hamba, walaupun baginda merupakan seorang yang maksum. Kemudian kita dapat lihat daripada aspek berdoa dan memohon pertolongan. Baginda sering berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan dalam setiap urusan, menandakan sikap bergantung kepada Allah dan mengakui keperluan untuk bimbingannya. Dan akhir sekali, menghargai umat. Rasulullah amat menghargai umatnya dengan sering mengingatkan para sahabatnya tentang pentingnya merendahkan hati dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Beliau menyampaikan bahawa tiada seorang pun yang boleh menilai orang lain tanpa melihat kepada dirinya sendiri. Di sini saya ingin selitkan hadis tentang kesombongan pula. Hadis yang menyatakan seseorang tidak akan memasuki syurga jika di dalam hatinya ada seberat zarah dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim menegaskan bahawa kesombongan adalah penghalang utama untuk mencapai keredaan Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya sifat merendahkan diri bukan sahaja penting untuk menjaga hubungan dengan Allah, tetapi menjaga hubungan sesama manusia. Setakat ini sahaja isi yang dapat saya kupas. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Umay dengan idea bernas yang disampaikan tadi. Sikap rendah hati dalam ibadah adalah asas kepada penerimaan amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan merendahkan diri, kita dapat menjauhkan diri dari sifat sombong dan merasakan kesyukuran atas setiap nikmat yang diberikan. Menghayati akhlak Rasulullah SAW dalam aspek ini bukan sahaja memperbaiki ibadah kita, tetapi juga memperkukuh hubungan sosial dan membentuk masyarakat yang harmoni. Baiklah, saudari Fahimah, daripada keterangan Umay sampaikan, saya ingin bertanya soalan, iaitu dalam konteks ibadah dan interaksi sesama manusia, Rasulullah SAW menekankan betapa pentingnya sikap rendah hati dan ikhlas dalam beramal. Berdasarkan pengajaran baginda, bagaimanakah sikap tawaduk, iaitu sikap rendah hati, dan ikhlas dapat membantu memperbaiki hubungan seseorang dengan Allah dan sesama manusia? Jelaskan dengan memberikan contoh-contoh dan relevan dalam kehidupan seharian. Terima kasih kepada saudara moderator. Saya ingin mengulas jawapan saya terhadap soalan tersebut. Jawapan saya ialah sikap tawaduk dan ikhlas adalah dua elemen
pertama yang penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Sikap tawaduk mengajarkan seseorang untuk tidak sombong atau tidak merasa rendah diri atau tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sementara ikhlas menjadikan setiap amalan yang dilakukan serta semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Dalam hubungan dengan Allah, tawaduk membantu seseorang itu menyedari hakikat dirinya sebagai hamba yang lemah dan sentiasa bergantung kepada rahmat Allah. Contohnya, ketika melakukan solat, seseorang yang rendah diri akan beribadah dengan cara yang penuh khusyuk, merasakan bahawa dia berada di dalam kedudukan yang hina terhadap Allah, yang hina di hadapan Allah, dan bergantung sepenuhnya kepada pertolongannya. Ikhlas pula memastikan setiap amalan ibadah yang dilakukan bukan untuk menunjuk-nunjuk atau mendapatkan pujian daripada orang lain, tetapi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini menjadikan ibadah itu lebih berkualiti dan diterima oleh Allah. Dalam hubungan sesama manusia, sikap tawaduk mendorong seseorang itu untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, menjaga hati orang lain dan tidak memandang rendah terhadap mereka. Contohnya, seseorang yang rendah hati akan selalu membantu orang yang memerlukan dengan niat yang ikhlas tanpa mengharapkan penghargaan atau pujian. Ini memperbaiki hubungan sesama manusia kerana sifat sombong dan mementingkan diri yang dielakkan. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan contoh ini dengan melayani umatnya dengan penuh kasih sayang dan kesederhanaan, serta mengingatkan bahawa tiada seorang pun yang lebih baik daripada orang lain kecuali berdasarkan taqwa. Kesimpulannya, sikap rendah diri dan ikhlas bukan sahaja memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Ia melahirkan sifat kasih sayang, tolong-menolong dan saling menghormati yang menjadikan kehidupan lebih hormat dan diberkati. Saya akan mengulaskan isi berkaitan dengan akhlak Rasulullah. Akhlak mencerminkan amalan dan perilaku seharian dalam kehidupan Nabi Muhammad. Akhlak baginda menjadi teladan bagi umat Islam. Baginda terkenal dengan sifat amanah, jujur dan pemurah. Akhlak ini bukan sahaja memperlihatkan kepribadian Nabi, tapi juga menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam membina masyarakat yang harmoni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguh tiada pada diri Rasulullah iaitu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingatkan Allah. Daripada surah Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad SAW telah mempamerkan bahawa baginda merupakan teladan yang paling sempurna dan teladan yang tertinggi tentang erti kebaikan, kasih sayang dalam menyantuni segenap lapisan masyarakat. Baginda berbuat baik tanpa mengiktiraf taraf sosial mereka, sama ada dalam kalangan para sahabat, kanak-kanak, orang tua, kaum wanita, anak yatim dan golongan miskin, malah termasuk musuh-musuh baginda. Menibas liku-liku perjuangan Rasulullah SAW untuk menyebarkan risalah dakwah Islamiah. Ia bukan satu perjalanan yang mudah. Baginda berhadapan dengan penentangan demi penentangan yang dilakukan oleh pihak musyrikin bertujuan untuk menggagalkan perjuangan baginda. Namun demi menegakkan agama Islam dan kecintaan umatnya, baginda menghadapinya dengan hati yang cekal, tabah
sabar dan penuh pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasul yang sangat kasih dan cinta terhadap umatnya. Baginda sanggup berkorban sepenuh jiwa dan raga demi mengubah kehidupan orang Arab jahiliyah daripada cara hidup yang batil kepada cara hidup yang benar, yang berlandaskan syariat Islam. Meskipun sering dicela dan diejek, dipukul oleh musuhnya, baginda tidak pernah menyimpan perasaan dendam terhadap mereka. Bahkan baginda sentiasa mendoakan kebaikan ke atas musuhnya. Baginda pernah memaafkan seseorang lelaki yang ingin membunuhnya kerana sifat pemaaf yang ada dalam diri baginda. Rasulullah ini, baginda membalas perbuatan jahat dengan kebaikan. Natijahnya, perasaan benci musuh-musuh Islam dapat dilunakkan dengan kemaafan dan persaudaraan, hasil daripada menegakkan agama Allah sehingga Islam tersebar luas ke seluruh alam. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari muka bumi Mekah ke Madinah menjadi satu momen penting dalam sirah perjuangan baginda. Selama 13 tahun berhadapan dengan berbagai kezaliman dan penderitaan ketika berada di Mekah, kemuncaknya baginda telah berhijrah ke Madinah dengan menempuh satu perjalanan yang sukar lagi mencabar. Hal ini dilakukan oleh baginda demi jaminan dan keselamatan dakwah yang dibawanya agar terus berkembang subur di bumi Madinah yang tenang lagi damai. Lebih-lebih lagi dengan semangat dan roh persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar, ia telah memperkukuhkan dakwah Islam ke mercu kejayaan sehingga Madinah menjadi sebuah negara berperlembagaan di kepimpinan Rasulullah SAW. Ternyata Nabi Muhammad adalah semulia insan yang memberikan hidayah dan petunjuk yang sempurna untuk dijadikan ikutan kepada umat Islam seluruhnya. Baginda telah melaksanakan tanggungjawab terhadap agama dan umatnya dengan cara yang paling sempurna dan bersungguh-sungguh sehingga sanggup mengorbankan seluruh tenaga, harta, jiwa dan raganya demi umat Islam yang sangat dicintai baginda. Sangat terperinci ulasan daripada Kaimah tadi, tetapi saya ingin mencelah dalam perbincangan Kaimah untuk menambahkan sedikit isi. Baiklah, di sini saya ingin nyatakan bahawa apabila Nabi Muhammad diutus dalam kalangan orang Arab, kekuatan yang ada pada baginda ialah bahasa Al-Quran yang juga diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh itu, bahasa memainkan peranan penting ketika baginda berdakwah, sehingga para sahabat berkata sesungguhnya pada kata-kata Nabi Muhammad itu ada ayat yang menusuk kalbu mereka. Melalui pertuturan Rasulullah yang amat lunak, sehingga kan ada orang yang sedang marah kepada baginda juga boleh tertarik dan tertawan dengan apa-apa yang dituturkan oleh baginda itu. Di sini kita dapat contohi apa yang dilakukan baginda dalam pertuturan kita dalam kehidupan seharian. Contohnya percakapan kita bersama ibu bapa, rakan-rakan sekelas dengan menerapkan akhlak yang baik dalam sanubari kita. Jadi, bahasa amat penting dalam komunikasi seharian kita. Kita hendaklah menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh semua orang dan berhati-hati menggunakan lidah. Hati juga mesti dijaga kerana pertuturan seseorang bermula daripada hati. Akhlak inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan sabda Rasulullah yang bermaksud
tidak akan lurus iman seseorang hamba sehingga lurus pula hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus pula lidahnya. Riwayat Ahmad daripada Abu Hurairah, beliau telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mencela makanan sekiranya baginda tidak berselera, dan tidak akan makan, dan sekiranya baginda tidak suka, baginda akan meninggalkannya. Dengan meneladani kejujuran dan kebenaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, kita dapat membina akhlak yang baik dalam diri kita, mengamalkan komunikasi yang jujur, bukan sahaja meningkatkan integriti peribadi tetapi juga dapat membina kepercayaan dalam hubungan dengan orang lain. Kejujuran adalah asas kepada pergaulan yang harmoni dan menjadikan kita sebagai contoh yang baik dalam masyarakat. Okey, setakat itu sahaja yang dapat saya tambah kepada isi Siti Faimah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada idea yang bernice diberikan daripada saudari Umay. Sahabat-sahabat yang dimuliakan, Rasulullah SAW merupakan seorang manusia yang paling konsisten dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hakikatnya baginda seorang yang maksum, iaitu seorang yang bebas dari dosa selain dijamin masuk syurga. Malah Rasulullah SAW dengan konsisten bermujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang diberikannya. Alangkah jauhnya dengan cara kita bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, akhlak, akidah dan ibadah saling berkait rapat. Penghayatan akidah yang benar dalam pelaksanaan ibadah yang ikhlas akan melahirkan akhlak yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Umat Islam disarankan untuk menjadikan akhlak baginda sebagai panduan dalam menjalani kehidupan, sebagai tanda penghayatan mereka terhadap akidah dan ibadah sejati. Hal ini memberikan gambaran positif menunjukkan agama Islam sebagai agama yang damai apabila kehidupan Muslim ditunjukkan dengan nilai-nilai Islam yang damai dan toleransi, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga menjaga hubungan baik dengan semua orang termasuk yang bukan Islam, sebagai cerminan daripada ajaran rahmatul lil alamin, rahmat iaitu rahmat bagi seluruh alam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan menjalankan hal-hal di atas, setiap Muslim dapat menyumbang dalam pelbagai jalan untuk menjaga maruah dan nama baik Rasulullah SAW. Akhirnya, dengan menjaga hal itu, ia dapat mempamerkan ketinggian, kecintaan dan penghormatan yang tulus kepada Rasulullah SAW. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.